Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Okey, sekejap saya nak cek kualiti dulu. Assalamualaikum Faiz, tak tidur lagi? Assalamualaikum Nawaf. Okey, selamat malam kepada saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangkitan coronavirus yang merebak agak dahsyat sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala kendurkan, Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ini saya sebenarnya bukan nak berbicara berkenaan dengan coronavirus ataupun perkara-perkara yang berbangkit daripadanya, tidak. Tetapi sebenarnya video ini adalah video jawab balas kepada Ustaz Abdul Rashid. Okey, sebelum tu saya nak minta jelas tak suara? Okey, terima kasih. Baik, saya ulang lagi sekali ya. Bagi siapa yang mungkin berharap saya bercakap tentang batiniah ke, ajaran sesat ke, wahdatul wujud ke, arkam ke, atau mengharapkan saya mungkin memberi kata-kata semangat atau memberikan kisah-kisah yang boleh mengurangkan mungkin kesedihan kita, memberikan semangat kita untuk meneruskan kehidupan, menangani segala cabaran yang sedang kita alami secara global hari ini, saya mohon maaf, itu bukan tujuan saya pada malam ini ya. Jadi bagi siapa yang mungkin mengharapkan perkara tersebut, awak boleh tinggalkanlah tengok video live FB ni. Sebenarnya saya tujukan video ini kepada Ustaz Abdul Rashid ya. Ini adalah video jawab balas, video ilmiah. Ini adalah video perkongsian ilmu. Siapa yang tidak faham akan isu perdebatan keilmuan dan mungkin tak mampu untuk menjaga hati, saya cadangkan tidak perlu dengar ya. Sebab mungkin bagi yang tak biasa, dia akan kata, oh benda ni macam bergaduh, macam bergasak kan, untuk memenangkan masing-masing pihak. Saya berdoa Ustaz Abdul Rashid tidak begitu, dan saya harap saya juga tidak begitu. Kita cuba untuk capai kepada kebenaran. Mungkin tak dapat nak setuju sekarang ini, mungkin selepas 5 tahun, 10 tahun, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Jadi saya tidak melihat masalah untuk kita berbincang, berdebat melalui FB Live ini, menyampaikan pandangan masing-masing. Saya ulang lagi sekali ya. Jadi jangan pula lepas ni dah tengok kata apalah ustaz-ustaz ni kan, orang tengah sibuk coronavirus dia cerita pasal benda ni pula. Sebenarnya isu qada dan qadar ini kita lihat dia bangkit kembali. Betul tak? Dalam isu coronavirus ini, kesilap fahaman berkenaan dengan qada dan qadar besar tak kesan dia, saya tanya. Sebab tu akidah kita kalau silap, dia boleh bawa kepada kesan yang besar, bahkan boleh meragut nyawa kita. Kamera lari lari macam mana saya tengok okey je. Saya punya iPad kat depan ni. Nak dekat lagi tak? Okey, saya cuba dekatkan sikit. Dekat sikit okey kah? Okey. Jadi isu ini adalah isu jawab balas ya, jawab balas. Bagi siapa yang tak nak pening-peningkan diri, tak payah dengar, okey. Sebab isu ini isu pening-pening dan dia sampai certain level dia ada berat sedikit. Insya-Allah di lain-lain hari mungkin saya boleh cerita isu santai-santai kan. Sejauh ni yang saya cerita banyak isu yang memening-peningkan kepala. InsyaAllah kita ada peluang kita cerita benda yang santai sikit pada masa yang akan datang. Baik, kamera tak center sebab saya ada buka iPad saya kat depan ni, saya tengok kamera center. Tak center macam mana Saya minta maaf saya tidak dapat menunaikan permintaan untuk centerkan kamera sebab saya tak lihat macam mana tak center tu. Ada orang minta saya hadiahkan kitab, boleh. InsyaAllah kita boleh bertemu, saya boleh kongsikan kitab. Sila duduk dan jangan lari. Munir ya. Okey, tanpa membuang masa saya terus masuk ke dalam
topik yang saya nak bincangkan pada malam ini. Saya dah lihat video ceramah Ustaz Abdul Rashid dekat Masjid Tangkirah, kalau tak silap saya. Dalam 1 jam setengah, ya, dia ada 2 bahagian, 40 lebih minit. Saya duk tunggu. Bila Ustaz Abdul Rashid nak timbulkan isu Qadariyah dan Mu'tazilah. Rupa-rupanya tak ada. Dalam 1 jam setengah tu, bukan isu Qadariyah dan Mu'tazilah. Sedangkan yang dituduhkan ke atas saya pada awalnya adalah saya membawa akidah Qadariyah, saya membawa akidah Mu'tazilah. Tapi dalam 1 jam setengah tu tak ada cerita itu. Yang ada adalah berkenaan dengan pembahagian saya, iradah itu ataupun qada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kehendak dan kepada ketentuan. Jadi 1 jam setengah tak ada. Jadi saya nak tanya, mana tuduhan yang awal itu? Adakah Ustaz Abdul Rashid telah tersilap menuduh? Saya melihat Ustaz Abdul Rashid memang sudah tersilap menuduh. Okey, mungkin kerana gopoh menuduh orang Mu'tazilah dan menuduh saya Qadariyah, ya. Mu'tazilah tu orang lain. Ustaz Abdul Rashid specifically Qadariyah. Satu bahagian dia kata cenderung kepada Qadariyah, satu bahagian lagi dia kata Qadariyah itu sendiri. Bergantung kepada sama ada saya tersilap ataupun tidak. Ternyata saya tidak tersilap. Memang saya isbatkan. Saya membezakan qada, ada yang menentukan, ada yang berbentuk menghendaki. Okey, jadi tak silap. Bila tak silap, rumusannya adalah saya Qadariyah lah. Betul tak? Kalau mengikut posting awal Ustaz Abdul Rashid. Jadi saya tunggu mana isu tentang Qadariyah. Jadi saya melihat di sini Ustaz Abdul Rashid sudah shift the goalpost. Dia telah alih. Sebab mungkin dia tersilap tuduh. Dia perasan rupanya berkenaan dengan terjemahan sahaja. Saya menterjemahkan kepada ketentuan, bukan semua. Kita tak boleh kata segala-galanya dikehendaki, segala-galanya ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian perkara ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semuanya termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya harap benda ni ada sedikit kerelevanan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Ya, salah faham tentang qada-qadar sehingga mengorbankan nyawa, membahayakan nyawa orang lain. Jadi kita cuba fahamkan betul-betul, insya-Allah. Baik. Saya nak ulang lagi sekali. Apa yang saya maksudkan dengan ketentuan? Bila kita nak kritik orang, kita kena tanya dia. Kita kena ikut apa yang dia takrifkan perkataan ketentuan itu. Kita tak boleh ambil perkataan dia, lepas tu kita pasangkan dengan makna lain. Tak kira lah, walaupun makna tersebut adalah makna yang terkenal di kalangan orang-orang pondok dan sebagainya. Saya tidak terikat dengan institusi pondok, ya. Jadi jangan nak ikat saya. Mungkin anda datang dari institusi pondok. Saya tidak datang daripada institusi pondok. Okey? Jadi sepatutnya ditanya kepada saya, minta penjelasan daripada saya. Apa yang saya maksudkan dengan ketentuan? Okey? Dan di dalam video jawab balas saya, dan juga di dalam komen-komen saya di bawah video jawab balas tersebut, ada 3 istilah penting yang saya ambil daripada kitab Al-Insan Mukhayyar Am Musayyar, daripada kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama sekali at-ta'yin. Nombor 2, tawajjuh masyiatahu ila ma'siyati. Nanti saya jelaskan. Nombor 3, taujih masyiatul ibad. Okey, taujih masyiatul ibad. Saya gunakan ketiga-tiga istilah ini untuk menunjukkan bahawa inilah yang dimaksudkan dengan penentuan yang dinafikan. Maksud dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak buat tiga-tiga benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat tiga-tiga benda ni. Kita lihat kepada ta'yin. Dalam kitab Al-Insan Mukhayyar Am Musayyar, Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia memberikan iradah kepada kita, kita bebas untuk memilih, betul tak? Memilih daripada perbuatan kita. La ala ta'yin, lepas tu dia kata. La ala ta'yin ni maksud dia bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kehendak hamba itu ke arah kekufuran atau ke arah ketaatan ataupun ke arah kemaksiatan ataupun ke arah keimanan dan sebagainya. Allah tidak arahkan kehendak makhluk. Ni saya ulang. Itu yang saya maksudkan dengan menentukan. Allah tidak tentukan sebahagian perkara
Maksudnya Allah tidak menentukan af'al ikhtiyariyah makhluk, hamba ni manusia khususnya dan golongan jin. Allah tidak mengarahkan, dengan maksud Allah tidak mengarahkan kehendak dia untuk menghendaki kekufuran atau mengarahkan kehendak dia supaya dia menghendaki ketaatan. Mungkin ada yang tanya, mana Ustaz dapat benda ni? Itu just perkataan ta'yin saja. Okey, tengok muka surat yang sama dekat bawah sikit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tawajjuh masyiatahu ila ma'siyat. Syekh Ramadan Al-Buti, minta maaf Syekh Ramadan Al-Buti menyebut bahawa tawajjuh masyiatahu ila ma'siyati. Allah tak buat benda tu. Maksudnya Allah mubasyaratan, secara langsung. Allah tidak mengarahkan kehendak dia kepada maksiat kita supaya kita buat maksiat secara langsung. Allah tak buat macam tu. Apa yang Allah buat? Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita akan pilih iman ataupun kufur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menselarikan kehendak dia dengan pilihan kita itu. Jadi akhirnya Allah kehendaki juga, sama ada iman kita atau kufur kita, Allah kehendaki, tapi bukan secara langsung, bukan secara Allah menentukan, tapi secara Allah berkehendak. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang nombor 3, istilah nombor 3 ni muka surat lain. Kalau tak salah saya muka surat 90. Muka surat 90 ini lebih jelas. Syekh Said menggunakan istilah taujih masyiah, mengarahkan kehendak manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengarahkan kehendak manusia. Saya nak tanyalah yang dengar ramai-ramai ni, adakah anda beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kehendak Firaun untuk menghendaki kufur? Adakah anda beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Abu Jahal kepada menghendaki kekufuran dan kesyirikan? Atau Firaun yang memilih kekufuran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menambah kesesatan di selepas itu? Atau Abu Jahal yang takabur, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih berkehendak supaya dia bertambah sesat selepas itu? Mana satu? Ini bagi siapa yang nak jawab, boleh jawab dekat bawah. Baik. Jadi faham apa yang saya maksudkan menentukan. Jangan salah faham bab tu. Jangan tarik perkataan menentukan yang saya maksudkan tu kepada apa yang awak nak dan apa yang awak nak saya maksudkan. Yang saya maksudkan ini. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas, Allah tidak mengarahkan kehendak hamba kepada menghendaki kekufuran ataupun menghendaki ketaatan. Pilihan itu adalah pilihan hamba itu sendiri. Dan Allah dah tahu sejak azali hamba itu akan pilih yang mana. Kemudian dia selarikan kehendak dia dengan pilihan itu sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Okey? Baik. Jadi saya nak tekankan di sini, ini bukan isu sama ada iradah hamba itu memberi kesan atau tidak memberi kesan. Okay, ini juga bukan isu iradah juz'iyah ataupun iradah kulliyah. Dia bukan juga isu sama ada ta'alluq ikhtiar hamba itu ta'alluq amrun i'tibari ataupun dia makhluk. Ini bukan isu dia, ini semua sepakat. Kita sepakat. Saya tak timbulkan pun isu-isu ini. Saya bersetuju dengan perkara tersebut. Saya tidak mempersoalkan. Saya hanya bercakap berkenaan terjemahan. Yang pergi melompat cakap tentang qadariyah tu apa hal pula? Kan? Kemudian Ustaz Abdul Rashid menggunakan contoh yang pada saya tidak kena lah. Contoh yang dibawa oleh Syekh Said tu lebih jelas dan lebih tepat. Sebab hidup ini adalah ujian. Maka contoh yang dibawa oleh Syekh Said adalah guru menguji murid. Ustaz Abdul Rashid pergi bawa contoh bapa bawa anak pergi kedai, suruh pilih 3 baju. Kan? Sepatutnya kita bincang tentang contoh yang diberikan oleh Syekh Said itu. Sebab saya pun bawa contoh tersebut. Saya membawa contoh Syekh Said Ramadan Al-Buti, membawa contoh guru memberikan ujian kepada murid. Murid yang pilih untuk berjaya atau untuk gagal. Apabila murid berjaya ataupun gagal, itu termasuk dalam kehendaki. Tidak mengarahkan jawapan murid itu. Dia tidak menukar jawapan murid supaya murid itu gagal ataupun murid itu berjaya. Sebab kalau guru buat macam tu, itu paksaan. Itu dipanggil jabar.
Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kehendak hamba supaya menghendaki kekufuran, maka itu adalah jabar. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Sekarang ini masuk isu lafaz takhsis, terjemahan kepada menentukan. Seperti mana saya menjelaskan bahawa qada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kehendak secara keseluruhan. Tapi ada sebahagian adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Umum wal khusus mutlak bagi siapa yang faham. Okey, bulatan yang besar ini rajah yang dituliskan atau dilakarkan oleh saudara Adi Ali kalau tak silap saya. Iradah Allah dalam adalah bulatan yang besar. Di dalamnya ada bulatan yang kecil dipanggil ketentuan. Okey, dipanggil ketentuan. Semua ketentuan termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua kehendak adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi sekali. Semua ketentuan termasuk dalam bulatan besar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua kehendak itu adalah ketentuan. Sebab dia ada bulatan, dia ada sempadan dekat situ. Okey? Jadi, samalah juga bila saya terjemahkan perkataan takhsis dan ta'yin. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bila kita kata iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului ilmu dia, Allah berkehendakkan sesuatu. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kehendaknya itu dipanggil sebagai menentukan. Allah nakkan kamu lahir pada waktu tertentu. Dan Allah nak supaya Fir'aun kerana takaburnya dia itu, kufurnya dia, Allah tambahkan kekufuran dia. Maka di situ Allah tentukan. Kekufuran awal tu pilihan Fir'aun. Okey, Allah berkehendak. Yang kedua itu Allah tentukan. Saya akan jelaskan dengan beberapa ayat Al-Quran selepas ini. Jadi makna ta'yin dan makna takhsis juga ada dua. Kalau ilmu mengikut iradah, ia dipanggil sebagai ketentuan. Tapi kalau iradah mengikut ilmu, ia dipanggil sebagai kehendak. Sama saja. Jadi sebelum manusia memilih kufur ataupun taat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kemudian berkehendakkan pilihan hamba itu dipanggil sebagai kehendak. Ta'yin dalam bentuk kehendak, takhsis dalam bentuk kehendak. Tetapi jikalau ta'yin itu ataupun takhsis itu berlaku selepas, ta'yin dan takhsis itu berlaku selepas, maka dia apa kita panggil sebagai, okey, minta maaf, saya tersilap, minta maaf. Okey, benda ni dia kompleks sikit. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki menentukan perbuatan hamba itu sebelum pilihan dia. Sebelum ni bukan sebelum dari segi masa, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan masa. Sebelum pilihan dia itu dipanggil sebagai ketentuan. Ta'yin dalam makna ketentuan, takhsis dalam makna ketentuan. Tetapi jikalau ta'yin dan takhsis itu berlaku selepas pilihan hamba, maka ia dipanggil sebagai kehendak. Ia diterjemahkan sebagai kehendak. You see, we are talking about translation. Kita bercakap tentang terjemahan. Okey. Saya akan bawakan beberapa ayat Al-Quran selepas ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, kita ambil contoh. Saya pernah kasih contoh ni, saya ulang lagi sekali ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ayat ni bercerita berkenaan dengan Bani Israel. Apabila mereka sesat, Allah sesatkan hati mereka. Ada dua dekat sini, kita kena lihat benda ni. Saya nak tanya dekat sini. Kesesatan yang pertama itu, adakah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini mengikut terjemahan yang saya jelaskan tadi ya. Awak nak ikut terjemahan orang lain, penjelasan orang lain tu lain cerita. Mengikut penjelasan saya tadi, ketentuan bermaksud Allah mengarahkan kehendak makhluk kepada menghendaki kufur ataupun syirik. Adakah zaru yang pertama tadi tu
sesat, Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ataupun Allah sesatkan hati mereka. Yang pertama itu bukan ketentuan. Yang pertama itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak arahkan hati mereka untuk memilih kesesatan. Itu pilihan mereka. Allah dah tahu sejak azali dan Allah tasri iradah dia. Tasri ni maksudnya Allah selarikan, Allah jalankan iradah dia supaya sesuai dengan pilihan hamba. Itu dipanggil sebagai kehendak. Tetapi bahagian yang kedua, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bahagian kedua tu, Allah menyesatkan hati. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Allah Subhanahu Wa Taala of course termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kehendak, yang kedua adalah ketentuan. Sebab kalau tidak kita kata dua-dua ni sama. Tak boleh. Dia lain. Zaru yang pertama tak sama dengan azaghallahu qulubahum. Pertama sekali pilihan mereka sesat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan lagi hati mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan daripada tanda-tanda aku. Siapa? Bukan any Tom, Dick and Harry. Allah Subhanahu Wa Taala suka-suka, dia ni aku nak nerakakan, dia ni aku nak syurgakan. Tak, siapa? Allazina yatakabbaruna fil ard. Mereka-mereka yang takabur di atas muka bumi ini. Allah palingkan hati mereka daripada tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia mereka baca pun mereka takkan faham. Sebab apa mereka takabur? Jadi takabur mereka itu adalah pilihan mereka. Allah tak tentukan mereka takabur. Mereka yang pilih untuk takabur. Okey? Kemudian Allah menghendakinya. Sebab apa? Sebab Allah dah tahu daripada awal. Dan bila Allah dah tahu, Allah menghendaki. Bila dia takabur, apa jadi? Sa'asrifu an ayati. Allah palingkan dia. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah arahkan hati dia supaya tidak pergi ke arah keimanan. Ini ketentuan maksud dia. Allah mengarahkan hati dia berpaling daripada ketaatan. Sama macam tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Yang kedua tu, Allah sesatkan hati mereka tu, Allah palingkan hati mereka. Ayat tu pun jelas, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka. Itu Allah menentukan. Allah menentukan kekufuran dia. Jangan lupa konteks kita ni. Saya sedang menjawab berada lepat kita yang mengatakan bahawa tak perlu nak tentang apa-apa sebab kekufuran juga Allah yang menghendaki dia kufur. Maka tak perlu nak tentang apa-apa. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahawa Allah yang pilih dia kufur, Allah yang tentukan dia kufur. Dia bukan begitu. So saya sedang melawan benda tu, berat benda tu. Tiba-tiba datang Ustaz Abdul Rashid mengatakan Qadariyah, kan, out of the blue. Sebab jelas dia salah faham. Dia salah faham apa yang saya sampaikan. Jadi itu tuduhan yang kita kata agak gopoh daripada Ustaz Abdul Rashid. Baik. Kemudian Ustaz Abdul Rashid menimbulkan isu sama ada ilmu mengikut iradah ataupun iradah mengikut ilmu. Sebagai isu ni dia kata apa? Kalau tak silap saya dia kata macam tak penting dan tak ada kaitan sangat dengan isu yang kita bincangkan ini. Okey, atau begitulah yang dia sampaikan. Kalau saya silap betulkan saya. Saya tak sempat untuk cek balik apa dia cakap, ya. Seolah-olah macam benda yang saya bawa ni tak ada kaitan dengan isu qada dan qadar. Sama ada iradah ikut ilmu ataupun ilmu ikut iradah. Tapi sebenarnya dia ada kaitan. Dia ada kaitan, bukan saya cakap. Okay? Boleh rujuk kepada Tahzib Syarh As-Sanusiyah oleh Syekh Said Faudah. Okay? Muka surat 46. Saya bacakan. Kaitan rapat di antara sama ada ilmu ikut iradah ataupun iradah ikut ilmu dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولهذا الترتيب ولهذا الترتب المذكور هنا يقول العلماء أن هذه الصفات الثلاثة صفات مترتبات. Para ulama kata apa? Tiga sifat ini apa? Merujuk kepada sifat qudrah, iradah dan ilmu. Sifat mutarattibat. Maksud dia ni
ada aturan dia. Okey. Wa'lam anna hadhihi al-mas'alah ay tarattub hadhihi as-sifat ath-thalatha kama huwa mashruhun huna laha ta'alluqan kabiran fi fahmi ma'na al-qada' wal qadar. Jelas Syekh Sa'id kata memahami keteraturan tiga sifat ini, sifat kudrah, iradah dan ilmu, dia ada kaitan yang besar dalam kita memahami makna qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak betul apa yang Ustaz Abdul Rashid kata. Dan bila saya ulang benda tu daripada awal video saya dah kata, dia berkait dengan sama ada iradah Allah dahulu ataupun ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dahulu. Baik. Kalau kita rujuk kitab yang tadi juga, Syarh Ummul Barahin ataupun Tahzib Syarh Sanusiyah, Syekh Said Fudah berpegang bahawa iradah mengikut ilmu. Iradah mengikut ilmu. Mungkin Ustaz Abdul Rashid kata, nampak tu? Benda ni dah jelas, tuntas. Iradah mengikut ilmu. Tapi betul ke? Tidak ada khilaf di antara Asy'ariyah sendiri. Sama ada ilmu Allah mengikut iradah ataupun iradah mengikut ilmu. Saya dah bawa kalam daripada At-Tahqiq At-Tam fi Ilm Al-Kalam oleh Syekh Az-Zahrawi. Tapi Ustaz Abdul Rashid tak baca penuh. Dia baca potong, dia potong. Okey. Saya ulang lagi lah bahagian ni. Penting ni. Okey. Muka surat 127. Ni penulis berbicara berkenaan dengan af'alul ibad, ya, perbuatan manusia. Yang of course berkaitan dengan qada' qadar, berkaitan dengan iradah, berkaitan dengan sifat ilmu. Fa innal wujuba atharul ilmi wal ilmu yattabi'ul wuqu'ah wal wuqu'u atharul iradatil qadimati. Yang bermaksud sesungguhnya kemestijadian. Kemestijadian ni maksud dia apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu sesuatu akan terjadi, maka sesuatu itu mesti terjadi, dia jadi wajib. Sebab tu dia kata fa innal wujuba atharul ilm. Kemestijadian itu adalah kesan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah tahu benda itu akan berlaku, dia mesti berlaku dan pasti berlaku. Wal ilmu yattabi'ul wuqu'. Dan ilmu pula dia mengikut apa? Wuqu', keterjadian. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang terjadi. Sebab ilmu ni dia bukan dia tidak memberi kesan. Dia inkishaf saja. Dia nyata ataupun susah nak terjemahkan perkataan ini. Okey. Wal wuqu'u atharul iradati. Dan keterjadian pula adalah kesan kepada iradah. Jadi kita lihat hujungnya adalah apa? Bukan ilmu, tapi iradah. Jadi nak letak mana kalam ini? Nak letak mana kalam ini? Jelas di sini mengatakan bahawa ilmu datang dulu. Dia mengikut, minta maaf, ilmu mengikut iradah. Kesannya bila kita rumuskan adalah ilmu mengikut iradah. Ini bukan dalam Tahqiq At-Tam saja. Bahkan dalam beberapa kitab-kitab lain juga ada disebutkan benda ni. Sekarang ni saya nak bacakan daripada Hasyiah ala Syarh Al-Aqaid Al-Adudiyah, okey, yang ditulis oleh Al-Kalambawi. Okey, Al-Kalambawi. Dalam muka surat 437, ya, Al-Kalambawi menjelaskan di sini apakah maksud iradah mengikut ilmu. Adakah mutlaqul ilm? Okey, adakah iradah mengikut ilmu secara umum, secara mutlak? Tidak. Ilmu yang dimaksudkan di sini, ini dijelaskan oleh Kalambawi, ya. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu at-tasawwuri. Ilmu dalam bentuk tasawur. Ilmu dalam bentuk tasawur, betul. Iradah datang selepasnya. Tetapi ilmu dalam bentuk tasdiq, al-ilmu at-tasdiqi, mengikut iradah. Saya ulang lagi sekali. Okay? Ini saya tak perlu nak jelaskan ilmu tasawuri ataupun tasdiqi. Ustaz Abdul Rashid maklum, saya tahu. Iradah mengikut tabi'un lil ilmi at-tasawuri. Tetapi al-ilm at-tasdiqi tabi'un lil iradati. Ini dikatakan oleh Al-Kalambawi. Jadi benda ni bukan isu tuntas, bukan isu confirm, selesai masalah iradah mengikut ilmu. Dia ada perspektif dia yang tertentu. Dalam perspektif ini iradah mengikut ilmu. Dalam perspektif ini ilmu mengikut iradah.
Jadi tak perlu nak permasalahkan benda ni, dan dia memang ada kaitan juga dengan isu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nak dakwa bahawa benda ni tak ada kaitan ataupun tak penting dalam perbincangan kita. Kemudian Ustaz, kemudian saya nak jelaskan dekat sini. Saya ada bawa sesuatu yang baru. Ini saya tak nafikan. Okay? Saya katakan pun, saya tak kata ini ulama A kata ataupun ulama B kata. Saya nak kata macam ini. Saya mencadangkan, bahawa la mani'. La mani' maksudnya tidak ada penghadang, tidak ada penghalang untuk kita katakan bahawa sebahagian qada Allah Subhanahu wa taala adalah iradah mengikut ilmu. Tapi sebahagian qada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu mengikut iradah. Saya nak tanya, lah mani', memang betul tak ada ulama yang pernah cakap benda ni. Tapi saya membawa ulahan baru. Asalkan ia tidak bercanggahan dengan usul Asy'ariyah. Saya tidak membawa akidah Jabariyah ataupun Qadariyah. Kenapa nak jadikan isu benda ni? Apa hujah Ustaz Abdul Rashid? Oh, ni tak ada dalam pengajian yang saya belajar dekat pondok-pondok dan sebagainya. Seolah-olah itulah yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Rashid. Saya ulang lagi sekali, saya tidak terikat dengan institusi pondok anda. Okay? I am not bounded by you punya educational experience. Hanya kerana kamu tak pernah belajar benda ni dan tak ada dalam kitab, bermakna orang lain tak boleh mengolahkan begitu. Saya tidak berpandangan seperti itu. Okay? Selagi olahan itu tidak membawa masalah, selagi olahan tersebut tidak melanggar usul Asy'ariyah, usul Ahli Sunnah wal Jamaah, la mani', tidak ada dan tidak sepatutnya dihalang. Kalau Ustaz Abdul Rashid nak membekukan ilmu kalam, itu pilihan Ustaz Abdul Rashid. Okay? Saya tidak mahu membekukan ilmu kalam. Saya bukan nak kita hanya ikut istilah yang digunakan ulama seperti yang mereka gunakan, jangan tukar langsung, jangan olah langsung. Okay? Saya tak setuju benda tu. Okay? Kita lihat pun ilmu kalam ni dia ada evolusi dia. Al-Kalambawi punya pandangan kita tahu tidak ada sebelum ini. Okay? Jadi dia berevolusi. Kalau nak terima pandangan saya, terima. Tak nak terima, nak buang-buang, tak ada masalah. Tapi anda tidak ada hak untuk kata saya tak boleh bawa istilah ataupun peristilahan ataupun cara pengolahan istilah yang baru. Okay? Anda tidak ada hak untuk mengatakan saya tidak boleh buat perkara tersebut. Okay? Apa-apa pun saya sudah jelaskan. Kalau tak jelaskan tu lain cerita. Kita dah jelaskan. Nak pakai, tak nak pakai, dipersilakan. Bagi saya, pengolahan ini dapat mengurangkan kekeliruan. Sebab seperti mana Ustaz Abdul Rashid mengajar akidah, saya pun mengajar akidah juga. Kita pun memerhati, observe kepada murid-murid yang belajar akidah. Bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kekufuran dan menentukan ketaatan, hampir 90% pengalaman saya, bila saya tanya murid-murid, mereka akan ada soalan. Jarang sekali bila kita sebut benda tu, dia orang terima. Yang tak berfikir tu lain cerita lah. Yang berfikir dia akan tanya, macam mana Ustaz? Kalau Allah yang menentukan kekufuran dan keimanan seseorang. Sebab apa yang mereka faham, menentukan tu Allah arahkan hati dia, Allah arahkan kehendak supaya dia kufur. Sebab tu lafaz menentukan ni bagi saya, dia membawa lebih masalah. Okay? Bukan saya nak kata lafaz kehendak, Allah menghendaki segala-galanya, tak ada masalah. Ada. Orang akan tanya. Orang tak akan fahamkan itu juga. Tapi masalah yang dibawa itu lebih kurang daripada lafaz ketentuan. Ini pengalaman saya. Kalau Ustaz Abdul Rashid ada pengalaman berbeza, silakan. Silakan. Tapi jangan kata pada saya, tak boleh nak diterjemahkan ke dalam perkataan lain. Dan bagi saya, terjemahan Allah menentukan segala-galanya adalah tidak tepat, adalah tidak betul. Okay? Sebab ada perkataan yang lebih sesuai. Segala-galanya Allah tentukan, tak betul. Bagi saya, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki segala-galanya. Tapi dalam kesegala-galaan itu, sebahagiannya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kehendak dalam jenis menentukan. Saya dah ulang saya dah ingatkan tadi kepada para pendengar, penyampaian malam ini bukan penyampaian yang santai-santai, tidak. Bahkan dia akan sampai tahap pening. Jadi bagi siapa yang terlupa ataupun tak dengar peringatan saya pada awal tadi, saya dah ingatkan. Baik.
Sekarang ni saya nak beralih pula kepada beberapa isu yang tak ada kaitan lah dengan isu qada-qadar ni. Ustaz Abdul Rashid dakwa lah kan bahawa saya marah kerana dia selalu kritik saya, kan. Saya pun tak pasti dekat mana saya ada kata yang saya marah kerana Ustaz Abdul Rashid kritik saya banyak kali, kan. Ini khayalan Ustaz Abdul Rashid kot, kan, atau anggapan Ustaz Abdul Rashid. Saya tak tahu mana dia dapat benda ni. Okey, anda nak kritik, saya nak marah, kenapa? Itu hak anda untuk kritik saya, kan. Kritiklah sesuka hati, kritiklah bukan suka hatilah, berdasarkan ilmu, kan. Kritiklah berdasarkan ilmu. Kita rancakkan sin keilmuan. Anda nak kata saya salah, tak ada masalah, bawa bukti lah, kita bincang. Kemudian Ustaz Abdul Rashid mengkritik saya, mengatakan bahawa saya komplain Ustaz Abdul Rashid tidak komen di wall saya. Setiap kali dia nak kritik saya, dia akan buat posting dekat wall dia. Dan saya tak ada notification sebab saya bukan friender dalam Facebook. Saya tak tahu bila dia kritik saya. Tapi bila ada orang notify saya, beritahu Ustaz Abdul Rashid kritik, saya tengok, rupanya dia berlambak-lambak dah, berdikit-dikit, kan. Itu yang saya jemput. Kenapa tak Ustaz Abdul Rashid komen dekat wall saya? Tak setuju dengan video saya kritik lepas isu akidah Jabariyah tu, masuklah dalam video tu, kritiklah kat dalam tu. Jadi kita boleh bincang dekat situ. Dia tak pergi buka wall sendiri. Tapi Ustaz Abdul Rashid jawab balik. Dia kata, oh sebab saya yang mulakan macam tu. Saya mulakan macam, bila? Saya pun fikir balik, bila? Oh, rupa-rupanya Ustaz Abdul Rashid kata, dalam muzakarah yang pertama sekali, isu Ibn Arabi tu, saya dengan ARG, ya, muzakarah tu berlaku dengan lancar, Alhamdulillah. Tapi selepas itu, mereka menjemput saya untuk buat muzakarah kedua. Saya tak setuju. Dan saya jelaskan kenapa saya tak setuju. Kenapa saya tak setuju? Kerana saya tak yakin pihak ARG sudah bersedia untuk menjelaskan tentang Fususul Hikam. Sebab apa? Sebab hanya dalam masa beberapa bulan selepas muzakarah yang pertama, mereka nak buat jawab balas. Jadi saya tak yakin. Sebab pada awal je mereka tak baca. Mereka sendiri kata mereka tak baca Fususul Hikam. Takkan hanya dalam masa beberapa bulan mereka tiba-tiba boleh mensyarahkan Fususul Hikam. Jadi saya tak percaya. Jadi pada saya, kalau nak buat muzakarah pada waktu itu adalah buang masa. Tapi bila mereka buat pembentangan, saya datang. Saya memberikan penghormatan kepada mereka. Masalahnya, bila saya buat jawab balas, saya, tak ada seorang pun datang. Okey, jawab balas mereka saya datang, saya hadir, dan mereka saksi saya hadir. Daripada taklah full daripada awal, saya lewat dalam setengah jam. Okey, ataupun 1 jam macam tu. Kemudian saya duduk sampai ke petang. Sampai ke petang. Dan jawab balas saya beritahu. Saya beritahu ARG. Saya beritahu saya akan jawab balas. Masalahnya Ustaz Abdul Rashid tak beritahu saya. Jadi berbual seorang lah. Tu yang saya kata, jangan berbual seorang kat wall sendiri. Masuklah dekat wall saya. Ataupun at least tag saya. Sekarang ni baru Ustaz Abdul Rashid buat video, tag saya. Okey. Sepatutnya daripada awal macam tu. Ni tak ada berderet-deret sampai tenggelam isu-isu dulu yang Ustaz Abdul Rashid tak jawab. Buat isu baru. Timbulkan isu baru. Kan? Kemudian dia Ustaz Abdul Rashid dakwa bahawa saya mendakwa Ustaz Abdul Rashid cari pengikut. Saya rasa kalau saya minta Ustaz Abdul Rashid datangkan bukti, saya rasa dia tak akan boleh bawa ni. Ini adalah tuduhan lah. Saya tak kata pun benda ni. Dan saya tak kata Ustaz Abdul Rashid cari pengikut. Kemudian Ustaz Abdul Rashid boleh melirik-lirik pula cerita pasal benda ni. Benda yang saya tak cakap. Okay, ini pada saya tak ilmiah lah. Okay? Pada saya tidak ilmiah. Yang saya kata adalah jangan Ustaz pergi bercakap seorang-seorang dekat wall sendiri, di depan pengikut sendiri. Saya tak cakap pun Ustaz Abdul Rashid nak cari pengikut. Itu dua perkara yang berbeza. Okay? Kemudiannya, okeylah, Ustaz Abdul Rashid banyaklah sindiran dan sebagainya. Saya tak ada masalah. Saya tak akan ikut cara Ustaz Abdul Rashid. Cuma ini last point saya. Ini adalah isu tafsir isyari ataupun tentang Fususul Hikam. Okey. Sebab saya timbulkan lagi isu Fususul Hikam dalam komen-komen saya. Jadi Ustaz Abdul Rashid kata dekat sini, dia kata
bukan Ibn Arabi kata tak ada taufan, tak ada banjir Nabi Nuh, tapi itu semua atas dasar isyari. Atas dasar isyari. Baiklah. Saya tak mau berbual panjang tentang benda ni. Saya nak jemput Ustaz Abdul Rashid, kita buat muzakarah secara berdepan ataupun kita buat debat. Tajuk dia ni cadangan saya. Tajuknya adalah Fususul Hikam Isyari atau Batini. Kitab Fususul Hikam Isyari atau Batini, kita buat muzakarah ataupun kita buat debat. Kalau bimbang COVID-19 ini, kita boleh buat selepas perintah mengurangkan pergerakan ni. Okay? Reducing contact ni kita boleh buat selepas itu. Tapi kalau nak buat dalam masa 19 hari ni pun boleh. Kita tak payah ajak ramai-ramai. Kan? Kita bawa 1-2 orang cukup. Tak payah duduk dekat-dekat pun kalau tak mau. Kan? Jadi saya jemput, kita tak payah cerita macam-macam. Ustaz Abdul Rashid mendakwa bahawa Fususul Hikam adalah isyari. Ayat-ayat yang bermasalah dalam Fususul Hikam tu semua isyari. Saya kata batini. Okay? Jadi kita debatkan ataupun kita muzakarahkan isu ini. Saya menanti jawapan Ustaz Abdul Rashid. Jadi sebagai rumusan, tuduhan awal Ustaz Abdul Rashid adalah saya membawa akidah Qadariyah. Tapi dalam video terakhir beliau, tak ada isu pun tentang Qadariyah. Yang Ustaz Abdul Rashid ceritakan adalah tentang isu menentukan, takhsis, ta'yin dan sebagainya. Jadi, adakah ini shifting the goalpost, menukar ataupun sudah silap tuduhan? Ini pun saya nak dengar jawapan daripada Ustaz Abdul Rashid. Adakah Ustaz Abdul Rashid masih menuduh saya Qadariyah ataupun tidak? Saya berhenti di situ. Dan saya doa supaya kita mengambil serius amaran kerajaan, perintah kerajaan untuk kita mengurangkan keluar yang tak bermanfaat ataupun keluar rumah tanpa keperluan yang besar. Kita ambil nasihat itu, kita ambil perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dan ini termasuk dalam ibadah. Okay? Bagi mereka yang masih lagi berdegil, tidak mahu mengambil precaution, bahkan mendakwa ini semua adalah fitnah Dajjal dan sebagainya, saya nasihatkan berhati-hati. Ya. Ada kesan besar dan boleh membawa kepada dosa apa yang anda sampaikan itu. Kalau kerana kata-kata anda itu ada orang yang sudah terkena penyakit COVID dan dia tak jadi pergi periksa, akhirnya dia menyangkit pun menyebabkan kematian, anda bertanggungjawab. Okay? Anda bertanggungjawab. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita membuat keputusan yang betul dalam kehidupan ini. Tambahkan ilmu, fikirkan dengan betul supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita ke arah jalan yang terbaik, insya-Allah. Selamat malam, selamat berehat. Wah, tepat pukul 12. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.